Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung lagi masih dari dalam topik wang. Kemahiran seterusnya untuk hari ini cikgu akan terangkan apa dia itu aset dan liability. Faedah dan cukai perkhidmatan ni next class kita. Jadi aset, boleh tengok contoh situasi yang pertama ni. Puan Sri Hamidah seorang hartawan. Beliau memiliki banyak harta seperti tanah, banglo, wang tunai dan sebagainya. Dia bagi sumbangan lah dekat majlis kanak-kanak Malaysia. Okay. Wow, banyaknya aset beliau. Apa contoh aset yang Puan Sri Hamidah ada? Okay, ni contoh-contoh aset yang kamu perlu tahu. Yang pertama sekali kalau kita tengok sini, barang kemas. Aset lah, emas. Sebab tu kalau kamu tahu, kalau ada yang tahulah, ada sekarang ni yang main pelaburan emas. Sebab tu mak kita lah beli emas. Bukan saja untuk sebagai perhiasan, tapi suatu aset. Sebab emas ni boleh dijual, digadai balik. Okay, seterusnya simpanan atau pelaburan. Duit simpanan kita, itu aset kita lah. Dan yang lebih bagusnya, duit simpanan kita tu ada lebihan tu kita simpan di dalam bank. Simpan di dalam bank. Bank akan memberikan kita faedah ataupun dividen apabila kita menyimpan di dalam bank tersebut dalam tempoh yang tertentu. Contoh cikgu dah terang sebelum ni, dia ada RM100, dia simpan dalam tempoh setahun, bank tu akan bagi faedah lah. Contohnya 1%. Dapatlah dalam RM10. Itu contohlah. Terpulang kepada bank masing-masing untuk memberikan berapa faedah dia. Seterusnya kereta. Antara benda yang penting, essential, keperluan dalam hidup kita, kereta. Sebab tanpa kereta macam mana kita nak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari point A ke point B. Nak bekerja, ibu dan bapa kita perlukan kereta ataupun motor. Kan, kamu nak pergi sekolah perlu pakai van. Itu aset. Aset. Seterusnya wang tunai, cash. Dalam bahasa Inggerisnya wang tunai, duit. Sebab dengan duit itulah kita boleh beli segala apa punya kita punya keperluan maupun kehendak kita. Yang terakhir sekali, yang paling tinggilah nilainya, rumah. Rumah yang kamu duduk sekarang ni. Boleh tanya mak atau ayah kamu, rumah ni rumah sewa ke atau rumah yang kamu beli, mak ayah kamu beli. Itu aset lah tu. Aset yang paling berharga dan bagi cikgu paling penting lah, tempat perlindungan kita. Betul? Tak ada rumah macam mana kan kita nak hidup. Tu dia aset. Jadi kamu boleh tengok baca kat sini, dekat kawan kita ni, harimau kecil ni ada sebut aset lah apa yang dimiliki seperti wang, tunai dan harta benda. Ini contoh dia. Seterusnya kita pergi yang kedua, lawan dia, iaitu liability. Contoh situasi ini jiran saya, dia mengalami tekanan emosi, dia menanggung liability yang banyak. Senang maksudnya yang kita nak faham, liability ni hutang lah. Sebab tu kalau kita tengok gambar ni, muka dia ni serabut, kucar kacir nampaknya. Dia tinggal RM. Sebab apa? Dia tengah buat kira-kira ni, ada kalkulator ni, dia terlampau banyak sangat hutang. Apa contoh-contoh hutang yang ada yang kamu perlu tahu? Yang pertama sekali, hutang kad kredit. Hutang kad kredit ni lah yang paling ditakuti. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab hutang kad kredit ni mengenakan interest yang paling tinggi sekali dalam mana-mana pinjaman. Maksudnya pinjaman perumahan ke, kereta ke, hutang kad kredit yang paling tinggi. Antara 15 ke 20%. Tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi kalau hutang kad kredit ni sangat-sangat bahaya kalau kita tak pandai nak urus kewangan kita. Kamu tak tahu lagi tapi kamu kena tahu sekarang ni. Sebab akan datang kamu akan berada dalam situasi yang macam tu, sama ada nak ambil ke tidak kad kredit. Seterusnya cukai. Antara cukai-cukai yang kamu perlu tahu, perkhidmatan. Ini kita akan belajar. Cukai perkhidmatan, cukai pendapatan dan cukai pintu. LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai perkhidmatan, contohnya sekarang ni GST. Pernah dengar? Biasa dengar kan? 6%. Itu dia cukai perkhidmatan. Pendapatan sesiapa saja yang bekerja dalam Malaysia ni, dia kena mengeluarkan, dikenakan cukai pendapatan. Adalah kiraan dia. Kita bayar balik kepada kerajaan
supaya duit tu digunakan untuk pembangunan negara kita lah. Contoh macam kalau dalam kelas nak beli kursi meja tu, semua duit daripada cukai-cukai ni lah yang dikutip. Cukai pintu, cukai tanah dan sebagainya lah. Seterusnya, ansuran kereta. Kereta yang kita beli tadi tu, dia kena bayar bulan-bulan. Sebab majoritinya kita tak mampu nak beli kereta secara wang tunai, sebanyak, contohnya harga kereta tu 30,000. Jarang orang bayar 30,000 cash. Buka tu RM30,000, RM50, ada berapa keping RM30,000 tu. Jarang kan? Jadi dia kena buat ansuran. Bayar ansuran ni maksudnya ansuran dibayar kepada bank, di mana pihak bank sendiri yang akan bayar kepada penjual kereta. Atau ansuran. Hutang juga tu. Hutang yang kita kena bayar. Contohnya, kalau yang senang, contoh macam Honda City 800 sebulan. Myvi, kereta Myvi 600 ke 500. Azia Viva 400 ke 300. Macam itulah lebih kurang ansuran bulanan dia kita bayar. Dalam tempoh tertentu lah. Selalunya 9 tahun yang paling panjang. Dalam 9 tahun tu, tiap-tiap bulan emak atau ayah kamu kena bayar ansuran kereta mengikut perjanjian dengan pihak bank lah. Dan pihak bank kat situ lah dia punya bisnes dia. Sebab bila kita buat pinjaman, dia akan kenakan interest. Interest tu faedah lah, faedah kepada pihak bank. Berapa dia dapat sikit. Seterusnya sama juga konsep dia, ansuran rumah. Yang ni lagi lah, tak ada cikgu rasa, melainkan yang betul-betul kaya raya, jutawan, millionaire, billionaire, mungkin dia akan beli rumah secara cash. Tapi orang macam kita yang biasa normal ni, makan gaji tiap-tiap bulan ni, mana yang meniaga, yang ada nak kena ni, beli rumah ni selalunya memang ansuran. Sebab harga rumah kamu sendiri tahu, paling murah pun kamu boleh dapat zaman sekarang ni rumah dalam lingkungan 150,000 lah. Kan? 150,000. Ada rumah yang bawah lagi ada. Bukannya tak ada, ada. Kan? Tapi jarang lah, bukan jarang, tak pernah lagi kita jumpa, kita tengok orang bayar rumah ni 150,000 secara wang tunai. Dia akan pinjam dengan bank, dan kita akan bayar ansuran kepada bank sampailah habis dalam tempoh yang tertentu. Contohnya dalam tempoh 35 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Setiap bank ni dia akan bagilah. Bank ni akan bayar kepada pemaju untuk kita dapatlah rumah tu. Bila sampai saja tempoh selepas 35 tahun dah habis bayar, barulah rumah tu jadi milik kita. Kan? Tak ada nak perlu bayar. Tapi dia masuk dalam hutang lah. Tiap-tiap bulan kena bayar. 1,500, 800 harga rumah. Berdasarkan harga rumah lah. Tu jadi kamu kena tahu apa itu aset dan apa itu liability. Seterusnya, ni contoh soalan dia. Bagaimana contoh soalan yang akan ditanya? Contohnya, jadual di bawah mencatatkan aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Pendapatan pendapatan tahunan mereka adalah sama, iaitu 51,000. Okey, ini pendapatan dia tahunan. Dia bekerja 51,000 setahun, bukan sebulan. Kalau sebulan kaya dah ni. Ni setahun 51,000. Normal lah, purata purata pendapatan tahunan rakyat Malaysia lah 51,000. Okay, dia punya aset rumah harga dia 60,000, simpanan dia 30,000, kereta dia 40,000. Ini semua aset dia. Dan liability hutang dia, pinjaman perumahan 60,000. Pinjaman kereta 20,000, pinjaman pelajaran 18,000. Pinjaman pelajaran ni maksudnya PT-PTN lah, MARA dan sebagainya. Kamu nak belajar nanti kena keluar duit. Kan, sebab tu bila belajar universiti nanti tak boleh nak suka-suka nak main-main. Sebabnya kamu tu ada pinjaman. Kena dapat kerja. Dah dapat kerja baru boleh bayar pinjaman ni. Tu nasihat sikit lah. Okay, seterusnya pendapatan tahunan Encik Faris 51,000 juga. Seperti sama dalam penyataan cakap sama. Rumah dia 60,000, sama harga dia dengan rumah Encik Latif. Simpanan dia cuma hanya 10,000, kereta dia harga dia 20,000. Sedikit murah berbanding dengan kereta Encik Latif. Setengah beza dia kan. Okay, apa yang hutang yang Encik Faris ada? Pinjaman perumahan 30,000, kereta 10,000, pinjaman pelajaran 15,000, hutang kad kredit 5,000. Yang membezakan antara liability ni, jenis-jenis dia, Encik Faris ni dia ada hutang kad kredit.
Encik Latif dia tak ada mengambil, dia tak menggunakan kad kredit lah. Jadi dia tak ada hutang kad kredit. Okey, soalan dia, hitung jumlah aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Siapakah yang punya aset dan liability yang lebih? Maksud kat ni siapa yang lebih kaya. Jadi kalau kita nak tahu siapa yang lebih kaya, kita kena tahu siapa yang lagi bijak menguruskan kewangan. Jadi nak tahu macam mana dia tu bijak menguruskan kewangan, macam mana nak tahu dia tu lagi kaya, mudah saja. Jumlah aset kamu akan tolak dengan jumlah liability. Jadi kamu akan kira jumlah aset dulu. Contoh kat sini, aset Encik Latif RM90,000 rumah, RM30,000 simpanan, kereta RM40,000. Tu jumlah aset. Jumlah tambah jumlah aset, tambahkan kesemuanya dekat aset ni. Boleh faham Seterusnya liability dia pula. Jumlah liability RM60,000, RM20,000 kereta, RM18,000 pelajaran. Lepas tu nanti kamu senaraikanlah jawapan dia. Kemudian aset Encik Faris juga, ulang benda perkara yang sama tu, jumlah ke semua ni jalan kerja dia. Liability Encik Faris, yang ni jumlahkan juga. Buat bentuk lazim lah. Janganlah kamu buat macam ni je. Buku teks dia tak tunjuk. Kamu kena buat bentuk lazim lah. Selepas itu, macam mana kamu nak tahu siapa yang lagi bijak menguruskan kewangan? Aset, contoh Encik Latif ni, aset ni, jawapan yang dalam kotak ni kamu akan tolak dengan liability ni. Nanti kamu akan dapat jawapan lah. Yang ni tolak dengan yang ni. Kemudian kamu yang kira yang Encik Faris pula, aset yang dia punya ni, jumlah aset dia tolak dengan jumlah liability pula. Kemudian kamu akan bandingkan dua jawapan ni. Boleh faham tu? Bandingkan dua jawapan ni. Selepas kamu tolak ni, aset tolak liability dapat jawapan, aset tolak liability dapat jawapan. Faham? Kemudian kamu bandingkan dua jawapan ni, mana yang jawapan dia nilai lebih besar, maksudnya dia lebih pandai menguruskan kewangan, sekaligus dia lebih kaya. Sekali lagi cikgu ulang. Mana yang selepas kamu tolak ni, kamu tolak ni, tolak ni, tolak. Kemudian kamu bandingkan dua jawapan ni, Latif dengan Faris punya kamu bandingkan. Mana yang jawapan itu lagi tinggi antara Latif dengan Faris, nilai itu lebih besar, dia lebih kaya. Sebab apa? Dia lebih pandai menguruskan kewangan dia. Itu yang ada masuk kat sekilas fakta ni. Aset melebihi liability bermakna pengurusan kewangan baik. Liability melebihi aset bermakna pengurusan kewangan kurang baik. Ni maksud cikgu. Jadi aset ni dia mesti kena lebih tinggi daripada hutang kita. Kalaunya liability ni lagi tinggi daripada aset, kita gagal bagi cikgu dalam menguruskan kewangan. Kewangan dia kurang baik lah. Ni faedah ni untuk esok. Ni contoh soalan ni. Kamu boleh tengok dalam buku teks nanti. Ni contoh soalan dia. Latihan kerja pun macam ni. Jadual di bawah menunjukkan jumlah aset dan liability Puan Chua dan Puan Wang. Siapakah yang lebih kaya? Itu soalan. Siapa yang lebih kaya? Puan Chua, aset dia yang ni. Liability dia yang bawah ni. Boleh faham tu? Cara tengok jadual Aset Puan Chua 120,163. Liability dia 39,509. Puan Wong, aset dia 249,618. Liability dia 181,325. Ni maksud cikgu tadi. Aset tolak liability Puan Chua dulu. 120,163 tolak yang ni dulu, buat bentuk lazim. Dapat jawapan yang ni. Lepas tu kamu kira yang Puan Wang pula, benda yang sama. Jadi kamu tengok mana yang nilai jawapan dia lebih tinggi, maksudnya dia lebih kaya. Jadi 80,654 dengan 68,293. Yang mana nilai jawapannya lebih tinggi? Puan Chua. Jadi Puan Chua lebih kaya daripada Puan Wang. Itu saja. Senang, betul? Macam itulah kamu nak tahu macam mana kamu nak menyelesaikan soalan melibatkan aset dan liability. Cari jumlah aset, cari jumlah liability, tolakkan. Macam yang ni, dia dah bagi dah jumlah siap-siap. Yang contoh Encik Latif dengan Encik Faris tadi, kamu kena tambah dulu. Tambah semua jumlah aset, tambah liability. Yang ni dia dah tolong tambahkan. Boleh faham perbezaan dia? Okey, insya-Allah lepas ni cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan send dalam Telegram group kita soalan yang kamu perlu buat. Sebarang permasalahan boleh tanya cikgu. Itu saja pada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan stay safe.